Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 1. Okay, kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini di dalam bab 5 Tamadun Awal Dunia. Ini adalah siri kedua ya anak-anak. Jangan ke mana? Jangan ke mana-mana. Hari ini kita akan sambung dua lokasi lagi, iaitu kita akan lihat Tamadun Indus dan Tamadun Huanghui. Jom belajar bersama dengan Cikgu Linda. Tamadun Indus. Anak-anak tahu tak di mana terletaknya Tamadun Indus? Ya, Tamadun Indus terletak di lembah Sungai Indus antara bahagian barat laut dan bahagian utara India. Dia bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi dan penduduk di barat laut India ini, barat laut India ini pada waktu itu nomad, suka berpindah dan kemudian barulah mereka membina pertempatan kekal. Ini dulu ini adalah kawasan Tamadun Indus. Tetapi sekarang inilah negaranya, negara India, negara Pakistan. Di sinilah nanti kita akan belajarkan kota Harappa, kota Mohenjo-daro ataupun kita kata dua bandar terancang. Dua bandar yang hebat lah di sini. Nampak? Satu di bahagian bawah Pakistan, satu di bahagian utara Pakistan lah. Inilah Sungai Indus. So kat sinilah perdagangan yang mereka buat ni. Mereka duduk banyak di kawasan lembah Sungai Indus. Kiranya sekarang itu adalah negara Pakistan. Anak-anak, di Tamadun Indus ini, mereka mengalami dua musim yang sangat ekstrim lah. Di mana ia boleh memusnahkan tanaman. Sebab apa? Ia berlaku musim hujan dan musim kering. Bila musim hujan dia terima sangat banyak sampai boleh berlaku banjir. Nampak? Ini Tamadun Indus dia cikgu ambil di negara India ni. Bila hujan terlalu banyak, aktiviti pertanian tidak boleh dijalankan. Kemudian berlakulah banjir. Nampak ni? Masih ada sikit-sikit lagi. Yang lain tu dah tenggelam dah. Kemudian musim kemarau. Musim kemarau kita tahu. Bila kemarau, kekurangan hujan. Tanah boleh jadi kering kontang. Bila kering kontang, tak ada sumber air. Sungai pun kering, Macam mana mereka nak menjalankan aktiviti pertanian? Maka di sinilah yang menyebabkan, dua musim ini yang menyebabkan mereka tidak boleh, aktiviti mereka musnah, ni cikgu dah cerita dah kan, hujan lebat dan banjir berlaku di luar jangkaan, dan sungai berubah arah aliran sampai memusnahkan kawasan pertempatan mereka, ni cuaca kering tadi. Masyarakat di Tamadun Indus, mereka menjalankan aktiviti pertanian. Contohnya mereka tanam pokok gandum, pokok bali, pokok kapas. Kapas ni penting ni. Tahu sebab apa? Sebab mereka boleh buat kain kapas. Kain kapas mereka ini boleh didagangkan di negara-negara luar. Kain kapas ni kita kata tak panas bila kita pakai. Selain pada itu, masyarakat juga ada buat pembuatan barangan daripada kapas. Kapas tadi lah cikgu cakap tadi, buat kain lah, banyak pakaian. Besi, of course lah besi awak tahu buat apa kan? Pedang, sumpit, perisai. Kemudian, daripada aktiviti inilah berlakunya perdagangan. Dia buat aktiviti perdagangan dengan pelbagai penduduk lah ataupun negara. Nampak? Berlaku aktiviti perdagangan daripada penduduk selatan Mesopotamia. Dan kemudian dia berkembang menjadi sebuah bandar di sinilah. Akibat daripada kemajuan aktiviti pertanian, perdagangan, jadi bandar. Keistimewaan Tamadun Indus ini, dia ada bandar terancang. Dia ada satu di Mohenjo-daro dan satu lagi Harappa lah, seperti yang cikgu tunjuk dekat gambar mula-mula tadi kan, di peta Pakistan tadi kan, negara Pakistan kan sekarang ni.
Okey, Mohenjo-daro dan Harappa. Mereka boleh membina ataupun orang kata membuatlah pertempatan yang terancang lebih tersusun untuk masyarakat mereka. Okey, ni. Nampak ni kawasan yang luas ni. Ini adalah kolam mandi. Kolam mandi di Tamadun Indus lah. Okey, maksudnya kita kata macam swimming pool lah sekarang kan. Okey, ramai orang pergi duduk sini. Okey, mandi. Okey, belakang-belakang tu pertempatan mereka lah. Okey, ni di Harappa. Di Harappa ni kalau awak nampak dekat sini mereka tengah buat saliran peparitan. Saliran air lah bagi keluar mengalir, tak nak berlaku banjir. Okey, keistimewaan kat sini mereka sudah pandai membina saliran dan pembentungan lah, orang kata pengairan kat sini. Okey. Bukti pencapaian tahap tamadun yang tinggi. Okey, ni di Mohenjo-daro. Okey. Di Mohenjo-daro di sini adanya pakar-pakar ataupun jurutera kat sini mencipta sistem paip dan pembentungan yang canggih. Okey, walaupun mereka menggunakan bata, kita katakan tanah liat itu, tetapi pada masa dahulu kita dah kata canggih. Okey, pada waktu itu mereka boleh berfikir, mereka boleh orang kata kreatif untuk buat sesuatu supaya nak mengelakkan kemudaratan ataupun kecelakaan yang tidak nak elakkan daripada berlaku. Okey, sebab tu dia buat ni, nampak sistem paip. Okay, kalau hujan ada maksudnya ada tempat yang boleh mengalir, tak adalah bertakung. Okey. So dekat sini nampak ni Citadel ni ni kota lah, kita kata kota Mohenjo-daro kan tadi cikgu cerita kat sini. Citadel ni macam tempat dia punya ibadat dia lah. Okey, ni Great Bath. Kita panggil kolam. Senang faham kolam. Ni macam ni. Kolam kalau tengok cerita Hindustan lama-lama kan. Okey, duk menari depan kolam. Okey, bukan menari, dia buat macam nyanyi lah kan kalau cerita drama Hindustan kan. Okey, inilah asal-asalnya bentuk macam ni. So mereka akan duduk situ mandi, cuci, berehat lah. Ni contoh sistem peparitan juga. Okey, canggih kan? Ini kota Mohenjo-daro. Okey, setiapnya mesti ada benteng lah. Okey. Ini rumah-rumah yang dibina ataupun dibuat oleh mereka sendiri. Okey. Ada rumah 1 tingkat, ada rumah 2 tingkat, duduk atas bawah. Tapi kalau nak tengok sekarang masih ada, tapi kena tengok cerita lama lah dalam cerita Hindustan atau cerita Tamil, cerita-cerita klasik. Nampaklah. Okey. Okey, ini di kota Harappa. Ni kota Harappa nah. Mohenjo-daro dengan Harappa ni dia bukan duduk dekat-dekat kawasan dia jauh. Okey, di kawasan jauh tu adalah sebuah bandar lah macam peta yang cikgu tunjuk menemu dia tadi nah. Dia ada kota yang dikelilingi oleh batu-bata yang tebal di sekeliling ni. Okey, nampak? Tebal sepanjang 4.8 km. Bayangkanlah tebal mana batu-batu dinding dia itu. Okey. Dinding dibina untuk mengelakkan banjir. Nampak banjir. Okey, dan memisahkan daerah perumahan. Ada benteng-benteng lah kita katakan. Kemudian benteng juga tadi, dinding tadi juga dibina untuk melindungi keluarga diraja daripada ancaman musuh. Okay, kalau tengok macam cerita Bahubali kan. Tengok cerita Bahubali. Nampak tak? Dia punya benteng tinggi. Kalau istana raja kan. Okay, lepas tu dia ada pintu gerbang. Baru boleh masuk nampak dalam. Okay, kalau tidak kita rakyat biasa duduk kat luar. Nampak benteng je. Gitu bayangan dia. Okay. Okay, kemudian kita ada jalan raya yang dibina selebar 30 kaki. Kemudian kita ada rumah. Okey, pelbagai saiz rumah lah. Ada yang 3 tingkat, ada 2 tingkat, ada setingkat. Tapi rumah mereka pun buat pada bata lah. Okey, ni contohnya lah struktur dia. Kita lihat apakah yang menyebabkan tamadun Indus ini jatuh ataupun merosot. Okey. Berlaku gempa bumi dan banjir kerana plat bumi kita sentiasa bergerak. Okey, ni hanya tinggal macam ni lah. Sisa baki-baki sikit lah yang ada sekarang ni. Okey, dia tak ada yang orang kata orang penuh macam zaman dulu lah. Okey.
Dan yang kedua, diserang oleh orang Aryan. Okey, serangan musuh ini banyak, okey, terutama bagi negara ataupun tamadun-tamadun yang berkembang maju. Kita masuk ke tamadun terakhir, iaitu tamadun Huang Hui. So, bila sebut Huang Hui, of course lah di negara China kan. Okey, ni. Mana Huang Hui? Inilah kedudukan sungai kat sini, okey. Huang Hui tamadun dia kat sini. Okey, sebab dia terbina di kedudukan dua sungai di antara sungai Huang Hui ni, ataupun kita panggil sungai kuning lah, okey, dan sungai Yangtze. Mana sungai Yangtze? Ni Yongzhou. Okey. Yangtze. Oh, bawah ni, maafkan cikgu kat bawah ni, okey. Pertemuan dua sungai ni Yangtze, okey. So, besar jugalah kawasan dia, kita katakan. Ni tamadun Huang Hui. Apa maksud Huang Hui? Huang Hui ni adalah sungai kuning yang menyimpan banyak lumpur kekuningan yang subur. Okey, inilah sungai kuning. Ikutlah. Ada bulat. Sebab apa bentuk muka bumi kita kan? Bukannya straight semua kan? Okey, kuning. Nampak kuning, coklat. Ni sungai Huang Hui. Okey, panjang sungai ni. Okey, inilah pertanian zaman dulu ni, aktiviti pertanian. Okey, ni sekarang. Sekarang dah maju. Okey, masih lagi ada sungai Huang Hui, tapi di sekelilingnya dah ada pembangunan yang hebat. Okey, kita lihat apa aktiviti dekat sini kan. Yang pertama, di sungai, di tamadun Huang Hui ni juga, okey, pernah berlaku banjir dan kampung-kampung tenggelam. Maksudnya dekat sini sungai ni, sebenarnya sungai dia besar. Kalau tengok full dia lah, video dia besar, luas, okey. Air dia sangat dalam. Sebila hujan lebat, okey, air dia sangat kuat, okey, sampai bila hujan sangat-sangat lebat, berlakulah limpahan-limpahan air. Okey, sungai dia sangat-sangat besar ni. Okey, boleh tenggelamkan kampung. Okey, sangat bahayalah. Tapi sungai itu memberikan, orang kata apa, lumpur yang kuning itu kelebihan untuk aktiviti pertanian juga kan sebenarnya. Okey, kemudian faktor geografi, okey, di Huang Hui ini kawasan dia sangat terpencil sebab dia jauh ke dalam. Mereka hanya buat pertanian untuk diri mereka sendiri sahaja. Mereka tidak berdagang dengan negara luar sebab mereka jauh ke dalam. Kalau nak buat aktiviti perdagangan, dia mesti duduk di dekat dengan laut tadi, sungai tadi, di bahagian hadapan, baru boleh buat aktiviti perdagangan. Tapi bila dah ke dalam, okey, kawasan pula berliku-liku, so tak bolehlah, sukarlah untuk kapal-kapal tadi nak masuk berdagang jauh ke dalam. Okey. Okey, kenapa sungai Huang Hui ni penting kepada masyarakat yang ada pada zaman dahulu? Okey, sungai Huang Hui ni dapat membina pertempatan lah. Kalau awak tengok sekarang pun nampak ni ada rumah-rumah lagi. Okey, ni zaman-zaman 70-an, 60-an, 80-an ni kan. Okey. Kemudian mereka menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Nampak ni. Ni sungai dulu, rumah, pergi bercucuk tanam kan. Okey. Kemudian hutan, boleh mengumpul hasil hutan, dan mereka juga boleh memburu sebab di kawasan pedalaman. Hutannya masih banyak, ada kawasan sekitar yang boleh buat aktiviti pertanian. Nampak tak sekitar ni? Bukit-bukit ni kan? Faham ya tamadun Huang Hui? Okey, dalam tamadun Huang Hui, kita ada 3 kerajaan awal, iaitu kerajaan Xia, kerajaan Shang dan kerajaan Zhou. Kita lihat di sini. Dalam tamadun Huang Hui, berlaku perkembangan pertempatan yang melahirkan beberapa buah bandar. Yang bandar yang terkenal pada waktu itu adalah Bandar Anyang. Bandar Anyang. Kat sini adalah pusat kerajaan lah pada waktu dinasti Shang. Inilah dia.
Nampak kan cantik kan? Ilustrasi zaman-zaman dulu. Ni lah kota ataupun bandar lah. Kemudian pada zaman dinasti Zhou, tamadun ini berkembang hingga ke bahagian selatan Sungai Yangtze, bahagian bawah hujung tadi kan. Okey. Masyarakat pada waktu ini banyak membuat aktiviti menghasilkan sutera. Okey, daripada ulat-ulat sutera kan dulu, buat sulaman. Ni baju maharaja ni. Baju maharaja, baju bangsawan sangat-sangat cantik tau kalau tengok cerita Cina yang lama-lama. Sebab mereka sulam satu design pun sangat istimewa. Okey, bayangkan dia sulam bukan sikit tau, daripada atas sampai bawah. Dan mereka buat ukiran. Ukiran ni selalu banyak dekat pinggan-pinggan, pasu-pasu, tembikar-tembikar barangan Cina. Okey. Kemudian masyarakat juga buat tembikar. Sebab tembikar tadi dia akan ukir lah. Kemudian buat kapal. Kenapa buat kapal? Mereka kan hebat dalam aktiviti perdagangan. Okay, mereka akan berdagang menggunakan kapal mereka yang besar, yang tahan lama, yang kukuh. So buat kapal. Okay, dan buat varnis. Varnis ni apa? Untuk apa ni? Untuk kapal tadi kan? Ni buat tembikar. Okay, tembikar zaman dulu. Okay. Selain pada itu, mereka juga membuat peralatan pertanian sebab aktiviti utama mereka pada mula-mula wujud, nampak? Pertanian yang duduk di lembah sungai yang di lembah-lembah sungai Huanghui tadi kan. So banyak mereka ciptakan sendirilah kreativiti bagaimana mereka nak potong hasil tadi, macam mana mereka nak membajak kan. Maka mereka ciptalah peralatan untuk pertanian daripada kayu dan juga logam. Alhamdulillah, guys. Tamat sesi pembelajaran kita berkaitan dengan lokasi tamadun awal dunia. Kita belajar 4 tamadun, betul tak? Okey. Kita tahu lokasi mereka kebanyakan berada di sekitar sungai utama. Okey, kemudian mereka berkembang menjadi sebuah bandar yang hebat. Okey, rasa sampai di sini sahaja PDPR cikgu. Cikgu harap anak-anak murid faham tentang lokasi-lokasi, apakah aktiviti mereka pada zaman dahulu. Okey, dan bagaimana mereka boleh berkembang. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu untuk menunjukkan anda menyokong channel cikgu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.